الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah membaca, mengambil faedah daripada Sahih Al-Bukhari. Insya-Allah kita nak sambung hari ini pada bab yang ketiga, iaitu bab yang tidak bertajuk dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab Badi'il Wahyi, kitab bagaimana bermulanya wahyu, bab yang tidak ada tajuk. Okey. Para ulama bahas kenapa Imam Bukhari letak bab ni tak ada tajuk. Sebab biasanya bab dalam Sahih Bukhari ni satu perbahasan yang istimewa. Kerana Imam Bukhari bila dia nak buat tajuk, tajuk dia tu kadang-kadang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang tajuk Imam Bukhari yang Imam Bukhari buat ni letak dekat bab tu sangat-sangat memberikan kita keterujaan. Hebatnya Imam Bukhari tengok hadis. Kita tengok nampak macam ni, dia tengok nampak macam lain. Kan? Jadi ada beberapa bab yang tak ada tajuk. Sebahagian ulama kata Imam Bukhari tak sempat nak letak tajuk. Ada yang kata dia tak sempat letak tajuk, dia meninggal. Ada yang kata sengaja dia tak letak tajuk. Dia nak bezakan hadis ni dengan bab sebelum, tapi nak bezakan terus taklah beza sangat. Cuma dia ada makna yang lain. Tapi hanya Imam Bukhari je lah yang tahu kenapa dia tak letak tajuk. Cuma kita nak ambil faedah daripada hadis ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Hadis ni panjang, saya terjemah sikit-sikit lah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Yahya ibn Bukair telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Laits telah bercerita kepada kami. Laits ni Laits bin Sa'ad. Daripada Uqail. Laits mengambil hadis ni daripada Uqail. Uqail ni siapa? Uqail ni anak murid kepada Ibn Shihab Az-Zuhri. An Ibn Shihab, daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab ni tokoh hadis besar yang mengumpulkan hadis di zaman Bani Umayyah. Dialah orang yang bertanggungjawab mengumpulkan hadis peringkat rasmi negara. Yang mana sebelum daripada zaman dia, hadis masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Timbul satu perbahasan. Golongan orientalis barat yang mengkaji tentang ilmu-ilmu Islam ni, mereka kata
hadis ni kebarangkalian tercemar dia tinggi. Sebab dia tak macam Quran. Quran dibukukan pada zaman Abu Bakar. Kemudian diperkemaskan pada zaman Osman. Hadis sampai zaman Bani Umayyah, sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, barulah dihimpunkan secara rasmi di peringkat negara. Jadi kemungkinan tercemar tu ada. Sebab dia riwayat daripada mulut ke mulut, tidak didokumenkan. Macam mana nak jawab? Kita katakan dokumen tak dokumen ni yang jadi penting pada zaman ni je. Pada zaman di mana orang dah mula ada bahan untuk menulis. Betul tak betul? Di zaman tak ada alat tulis, apa yang kita nak gunakan sebagai bahan untuk verifikasi, nak verify, nak tentukan keabsahan benda ni sahih, kita akan pergi kepada apa yang digariskan oleh ulama hadis lama dulu, yang hari ni orang sebut apa dia? Credibility. Kredibel ke tak kredibel? Sehingga kan kalau masuk mahkamah pun nak jadi saksi, mahkamah akan tengok tu dulu. Kredibel ke tak kredibel? Reliable ke tidak? Boleh percaya ke tak? Maka sebab tu ulama hadis dia akan pergi kepada dua kaedah, ataupun bukan dua kaedah, dua syarat. Al-adalah wad-dabt. Pegangan agama yang kuat dan cara pelihara hadis yang betul. Kalau dua ni okey, insya-Allah riwayatnya akan diterima. Itu pun dengan syarat. Syarat dia apa? Adamu syuzuz wa adamul illah. Tidak ada syadz dan tidak ada illah. Apa tu? Kadang-kadang perawi yang baik, perawi yang jenih ingatan kuat, kadang-kadang silap tak? Kadang-kadang boleh silap juga. Maka sebab itu dia ambil riwayat orang bagus ni, dia ambil riwayat orang baik ni, dia pergi banding dengan riwayat lain. Sama tak sama? Kalau sama, okey, dia ingat. Kalau tak sama, dia akan kata riwayat ni syadz, riwayat ni ganjil dan ditolak. Walaupun perawinya perawi yang baik, walaupun perawinya ingatan kuat. Sebab dia kata apa? Dalam isu ni, perawi ni telah terlupa ataupun tersilap, ataupun mungkin nyanyuk. Tu tara tu imam hadis ni. Dia tak hanya sekadar sangka baik. Alah, sangka baik ajalah. Kata Abdul Rahman bin Mahdi, thalathun la yahsunu fiha husnul dhann. Al-qadha, ithnan la yahsunu fihima husnul dhann. Al-qadha wal hadith. Dua benda yang tak boleh sangka baik, yang tak bagus sangka baik. Dua benda. Pertama, hukum hakam mahkamah. Saya jadi hakim, duduk kat mahkamah, orang datang, tuan hakim, saya nak dakwa orang ni, dia curi barang saya. Saya sebagai hakim tak boleh kata sangka baik ajalah, tengok muka dia pun muka orang baik. Kalau hakim jenis macam ni, banyak kes mahkamah tak settle lah. Satu lagi hadis tak boleh sangka baik. Biar yang datang bawa hadis tu keturunan Nabi yang ke-38 pun. Tuan-tuan dengar cerita tak? Ada satu orang hamba Allah, dia datang daripada, saya tak tahu dia, tapi negara Arab lah. Kononnya dia keturunan ke-38 kan. Ada orang dakwa lah keturunan ke-38 daripada salah silah Nabi ni. Kira anak cucu Nabi lah. Tapi kena sekat kat banyak negeri. Banyak negeri sekat dia sebab dia kata mengelirukan. Tapi saya ingat dia ni kurang pandai sikit.
patutnya disebut dia mimpi, betul-betul dia anak cucu Nabi, mesti orang terima. Ataupun dia sebut je saya telah yaqazah dengan Nabi, Nabi verify, mesti orang terima. Sebab buat-buat tu kan suka mimpi-mimpi ni. Tapi orang tak terima juga kan. Itu pening. Biar orang yang datang tu dia mengaku anak cucu Nabi, tapi kalau dia bawa riwayat yang tidak ada asal, kita semak tak ada dalam kitab hadis, kita tak boleh terima. Kerana hadis ni tak boleh sangka baik. Dalam periwayatan hadis tak boleh sangka baik. Kita kena semak satu-satu. Dan asal bagi sesebuah riwayat tak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya. Kena cukup 5 syarat baru boleh jadi sahih. Kalau tak, dia tak boleh jadi sahih. Ya? Baik. Itu Ibn Shihab. An Urwah bin Zubair, daripada Urwah ibn Zubair, anak kepada Zubair bin Awam, tabi'i. Dia mengambil hadis ni daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Perkara pertama yang dimulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ini adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Mimpi yang membawa khabar yang gembira. Untuk apa Allah Ta'ala bagi mimpi kat Nabi ni pada peringkat awal sebelum turun wahyu? Untuk menguatkan jiwa, membina keyakinan diri. Allah bagi mimpi dulu. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Nabi tidak bermimpi melainkan mimpi itu datang jelas seperti cahaya pagi, cerah, jelas kelihatan. Okey? Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi dijadikan oleh Allah suka bersendiri. Nabi suka duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan Nabi bersendirian di Gua Hira. Siapa pernah pergi Gua Hira? Ada yang dah naik. Gua Hira ni tinggi dekat Jabal Nur. Jabal Nur kan? Tak ingat? Jabal Sur? Kan. Gua Sur lain. Gua Sur peristiwa hijrah. Ni belum hijrah lagi, baru terima wahyu. Saya dulu pernah naik sekali ya. Sampai tengah-tengah jalan, penat. Saya hampir nak batalkan. Penat sungguh ni. Tak jadi naik, turun balik. Tapi masa nak turun tu, saya tengok pakcik-pakcik Pakistan yang tua-tua ni naik. Jadi saya tengok, yang tua-tua pun naik. Larat naik, takkan aku yang muda-muda ni tak larat? Malu juga. Bukan sebab muka lebih kurang sama. Saya smart sikit lah kan. Saya pun naik jugalah sampai ke atas. Tinggi. Tak ada apa pun. Sempit guanya. Tapi kat atas tu banyaklah orang duk buat upacara tarikat, duk zikir, goyang-goyang. Ada yang pergi ambil kain, pergi sapu dekat dia punya dinding. Kita kata sebenarnya tak ada apa kelebihan pun. Dari sudut dalil tak ada kelebihan yang menyatakan ibadat kat situ lebih baik daripada ibadat di tempat lain, tak ada. Bahkan pergilah sembahyang fardu dekat Masjidil Haram. Sebab Nabi SAW tak ada pun suruh para sahabat lepas Nabi menguasai kota Mekah, Nabi tak suruh, pergi naiklah Gua Hira, tengok tempat aku, tengok terima wahyu dulu, pergi sembahyang kat sana 2 rakaat. Nabi tak sebut. Dah tu pasal apa Ustaz naik? Saja nak pergi tengok. Jadi kalau orang tanya dah pergi ke belum? Dah pergi dah. Buat apa kat sana? Saja tengok aja lah. Join tak tarikat tu? Tak join lah. Tapi kalau nak cerita, boleh cerita. Geng-geng Turki, geng-geng Pakistan, duk pergi naik atas tu lah. Dia sama macam orang naik Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah? Dekat Padang Arafah. Padang Arafah tu ada satu bukit Jabal Rahmah. Atas tu ada tiang kan. Ramai orang tulis nama kat situ. Nama dia dengan pasangan dia. Kononnya
Bukit tu tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tidak ada riwayat yang sahih pun. Hanya sekadar cerita-cerita sahaja. Tapi orang dok percaya. Tu tulis tu nama dia dengan nama pasangan dia. Mungkin masa pergi tu bertunang. Tulis. Kononnya akan berkekalan. Tapi masa saya nak turun tu, ada juga kat bawah tu dia kata penipu. Mungkin tahun depan tu dia pergi lepas putus tunang. Sebelum tu dia tulis. Itu semua tidak ada asal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tara orang pergi Mekah pun terlibat lagi dengan benda tu. Jadi nak lawan benda khurafat ni bukan senang. Nak lawan benda khurafat ni, sampai orang pergi Mekah pun terlibat. Orang terlibat, orang pergi Arafah pun terlibat. Memang susahlah kita nak lawan bab-bab khurafat ni. Kan? Sebab tu yang kadang-kadang ada PhD pun boleh bela benda-benda khurafat ni. Boleh percaya benda-benda yang kita kata super bohong ni, bukan bohong lah, super karut ni. Kan? Karut sungguh. Dia percaya. Contoh macam ada cerita, Tok Guru Tarikat duk cerita, naga makan naskah Rusia. Tuan-tuan boleh percaya? Tuan-tuan seumur hidup pernah tengok naga? Naga ni wujud tak? Saya ingat naga ni mana wujud? Naga ni satu, kita panggil mitos. Kan? Sebab tu naga orang putih dengan naga Cina lain. Kan? Tapi ada orang percaya, tak mustahil, dia kata. Memanglah tak mustahil. Tak mustahil tak bermakna benda tu ada. Kan? Kita kalau berhujah, tak boleh kata tak mustahil. Tak mustahil tu tak mustahil berlaku, tak mustahil juga tak berlaku. Tak mustahil tu 50-50. Tapi nak lepaskan diri, nak bela Tok Guru Tarikat punya pasal, tak mustahil. Tak mustahil dah boleh jadi dalil lah sekarang. Ini kebebalan. Bebal dalam berfikir. Maka Nabi SAW bersendirian dekat Gua Hira, duduk sorang-sorang. Sebahagian daripada golongan liberal pada hari ini kritik ni riwayat ni. Sebab dia kata apa? Dia kata Nabi SAW mengabaikan Khadijah. Pergi naik kat gua sorang-sorang, duduk sana. Tinggal anak, tinggal bini. Hina Nabi kita sebab dia kata Nabi duduk sorang-sorang kat atas tu. Sebenarnya yang jadi isteri Nabi tu bukan kau. Yang jadi isteri Nabi tu Khadijah. Khadijah tak bising, hang diam-diam sudah. Hang jaga lelaki hang sudah. Khadijah bising tak Nabi pergi naik atas tu? Khadijah tak bising. Bahkan dalam riwayat ni, Khadijah siap sediakan bekalan untuk Nabi SAW duduk kat Gua Hira tu. Tiba-tiba orang hari ni pula pergi bising. Nabi duduk kat atas tu tinggal bini. Suka hati dia lah. Tapi sebenarnya Nabi duduk kat atas tu tak lama pun. Kerana bekalan yang dibawa berapalah banyak sangat. Tak banyak pun. Dia akan turun. Sebab itu dalam riwayat ni sendiri disebut. Dia kata apa? Fayatahannasu fi wa huwa ta'abbud. Nabi beribadat di Gua Hira. Beribadat dengan cara yang ditunjukkan oleh syariat Nabi Allah Ibrahim. Al-layaliya zawatil adad. Selama beberapa malam. Zawatil adad, bilangan-bilang, berbilang-bilang, maksudnya beberapa hari lah. Taklah panjang sangat, beberapa hari saja. Qabla ayyan zi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik. Sebelum Nabi pulang bertemu dengan istrinya, wa yatazawwadu lidhalik, dan Nabi mengambil bekalan untuk duduk di sana tempoh yang hampir sama juga. Ada riwayat menyebutkan Nabi bawa susu. Jadi susu dah tentu tak boleh tahan lama. Nabi akan turun untuk ambil bekalan lagi. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Lepas habis bekalan tu, Nabi kembali ke Khadijah. Nabi ambil bekalan. Duduk di sana sekadar bekalan ada, habis bekalan turun jumpa Khadijah.
Nak bagi tahu apa ni? Nabi bersendirian kerana zaman tu zaman rosak. Yang ni dipanggil dalam istilah syar'i dipanggil apa? Khalwah. Maksudnya duduk seorang-seorang, asingkan diri daripada orang. Uzlah. Uzlah ni maksudnya kita mencari kekuatan bila mana di luar tu rosak teruk sangat dah. Asingkan diri. Ini bagi orang yang dia tak mampu nak ubah persekitaran dia. Tapi kalau dia mampu, dia kena bercampur. Cuma uzlah ni tak boleh dikempen untuk semua manusia buat serentak. Kerana tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Setelah Nabi terima wahyu, Nabi kempen untuk uzlah, semua orang pergi uzlah. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu negara kita kempen uzlah, semua tak bergerak. Perdana Menteri uzlah, timbalan Perdana Menteri uzlah, agung pun uzlah, semua uzlah. Semua duduk dalam gua belaka. Jenuh kita. Uzlah ni hanya pilihan peribadi. Bila dia rasa dia perlukan kekuatan, dan dia pergilah asingkan diri. Tapi tak semesti asingkan diri duduk dalam gua, taklah. I'tikaf sebahagian daripada uzlah. Qiyamul lail sebahagian daripada mengasingkan diri seketika, cari kekuatan, zikir. Kan kita i'tikaf dalam masjid tu, duduk diam-diam zikir, tu uzlah lah tu. Okey? Tapi ada sebahagian tarikat yang ajar anak murid dia untuk beruzlah sampai sembahyang Jumaat pun tak boleh pergi. Boleh tinggal solat Jumaat walaupun tak musafir. Sebab apa? Sebab dia kata orang sakit tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Jadi orang yang beruzlah hati dia sakit, tak payah pergi. Tak boleh tak pergi. Boleh untuk tinggal. Kalau macam tu tuan-tuan, saya ingat kalau saya lah, setiap minggu boleh tinggal solat Jumaat. Setiap minggu pergi sakit hati je. Saya pun benin. Okey. Hatta ja'ahul haq. Wa huwa fi ghari Hira, faja'ahul malak. Sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Apa itu kebenaran? Waktu Nabi dekat Gua Hira, faja'ahul malak. Datang kepada Nabi itu malaikat. Siapa dia? Jibril. Jibril datang kat Nabi. Malak tu satu malaikat. Malakan dua malaikat. Malaikah tiga dan ke atas. Kita panggil malaikat je lah. Satu pun malaikat, dua malaikat, tiga malaikat-malaikat. Senang cerita. Orang Arab dia panggil malak. Dia beza dengan malik. Malik raja. Malak tu kita Maliki Yaumiddin kan. Malak Maliki Yaumiddin tu boleh jadi pemilik hari pembalasan. Ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Maksudnya yang berkuasa lah. Itu Allah Azza wa Jal. Baik. Malak bermaksud malaikat, iaitu Jibril. Jibril datang dekat Nabi SAW dengan bentuknya yang asal. Cuma para ulama berbeza sikit. Bukan berbeza lah, para ulama berbahas. Sebab ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW tengok Jibril dengan bentuk asal dia secara penuh 2 kali je. Pertama bila? Kedua bila? Kedua waktu bila? Dah. Itu bentuk manusia. Hadis iman, Islam dan ihsan tu Jibril datang bentuk manusia. Yang ni bentuk asal Jibril yang ada sayap. 2 kali ya. Kali yang kedua bila? Ni tuan-tuan tahu. Mi'raj. Itu kali kedua. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
'inda sidratil muntaha. Allah Ta'ala sebut kan? Itu kali kedua. Kali pertama bila? Kali pertama hadis akan datang dalam Sahih Bukhari juga, yang mana Nabi SAW tengah berjalan dekat Mekah, Nabi terdengar bunyi suara. Maka Nabi pun tengok di atas. Nabi kata, fa idza ana bil malakil ladzi qad bil mala'il ladzi ja'ani bi Hira. Aku ternampak malaikat yang datang jumpa aku dekat Gua Hira. Maka Nabi tengok dia duduk di atas kursi memenuhi langit dan bumi, penuh ufuk. Maka Nabi pun balik. Nabi kata apa? Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku. Lepas tu turun ayat, ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir. Turun surah Al-Muddathir. Itulah dua kali. Kali pertama waktu yang tadi tu, kali kedua waktu Mi'raj. Habis tu yang ni? Yang ni nampak ke tak nampak? Ibn Hajar kata yang ni Nabi nampak. Cuma para ulama berbeza sikit. Ada yang kata yang ni pun dia datang bentuk lelaki juga. Tetapi sebahagian mengatakan tak. Bukan bentuk lelaki, sebab tak ada pun cerita bentuk lelaki dalam riwayat Bukhari ni. Dan kalau bentuk lelaki, takkan dalam riwayat Jabir tu, tengok, tuan-tuan tengok, siapa yang ada buku, siapa yang ada apa ni Sahih Bukhari yang boleh download tu, tuan-tuan tengok hadis yang keempat, hadis lepas tu. Nabi kata farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun 'alal kursi. Bila Nabi tengok Jibril diri atas kursi, berduduk atas kursi penuh ufuk, Nabi kenal itulah malaikat yang datang jumpa aku dekat Hira. Itulah malaikatnya. Dah kalau datang dekat Hira tu bentuk lelaki, macam mana Nabi boleh kenal yang tu? Kan? Dah tentu yang datang jumpa dekat Hira tu samalah bentuk macam tu. Maka kata Ibn Hajar ketika menghuraikan hadis ni, dia kata apa? Tengok dia kata, wa innama lam yadummahuma ilaihima lihtimali alla yakuna ra'ahu fiha ala tamami surati. Berkemungkinan hadis sebut dua kali je, tak termasuk yang ni. Walaupun yang ni Nabi nampak bukan bentuk manusia, tapi yang ni Nabi nampak separuh kejadian dia, nampak sebahagiannya. Sebab mungkin gua tu kecil, Jibril tu besar, jadi nampak sebahagian. Tapi dia kenal, inilah yang jumpa aku dekat Hira. Yang kali yang masa surah Muddathir turun, Nabi nampak sepenuhnya. Maksud dua kali yang Nabi nampak Jibril tu dengan bentuk asal sepenuhnya, Nabi nampak betul-betul besar. Sebab Jibril ni besar, satu makhluk yang sangat besar. Okey, Jibril pun datang kat Nabi, dia kata apa? Iqra, baca. Sini timbul persoalan, baca apa? Para ulama berbahas. Sebahagian kata dalam riwayat Ibnu Ishaq daripada Ubaid bin Umair, ada satu riwayat kata Jibril datang bawa satu lembaran sutra. Dalam tu ada lembaran yang mana Jibril bagi kat Nabi, suruh baca. Baca. Sebab tu Nabi jawab, ma ana biqari, aku bukan seorang pembaca. Aku bukan seorang pembaca, aku tak boleh baca. Sebab ma kat situ, ma, mim alif dalam bahasa Arab boleh jadi istifham, boleh jadi nafi. Ni siapa yang belajar bahasa Arab lah. Boleh jadi makna apa, boleh jadi makna tidak. Contoh kalau orang tanya kita kan, mana universiti? Ma'arif. Saya tak tahu. Ma'arif, saya tak tahu. Tapi ma boleh jadi maksud apa? Cuma oleh kerana dekat ma tu, ma ana biqari, bila ada perkataan ba kat situ,
confirm ia maksud nafi. Aku bukan seorang pembaca. Sebab kalau Nabi kata ma ana qari, dia boleh jadi apa? Aku nak baca apa? Atau mallazi aqra, apa yang aku nak baca? Jadi Jibril bila Nabi nafi, ada riwayat, tapi riwayat ni dhaif lah. Cuma dalam bab sirah boleh pakai. Sirah ni dia tak begitu ketat sangat. Dia longgar sikit. Riwayat yang dhaif ringan ni dia boleh terima kalau untuk memperincikan cerita. Dia bawa satu lembaran, nah, baca. Nabi kata saya tak boleh baca. Sebab memang Nabi kita tak boleh baca. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi tak boleh baca? Hikmahnya supaya tidak ada hujah bagi orang yang menentang Quran mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceduk daripada kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia boleh baca, dia akan baca kitab-kitab, dia akan baca lembaran-lembaran. Kalau dia boleh baca, masa dia bawa ajaran tu, orang akan kata, ini duk tiru ni lah ni. Ni duk ikut orang ni lah ni. Tapi orang tak boleh kata macam tu. Sebab, nak kata dia tiru, dia baca kitab apa, baca pun tak boleh. Dan di antara bukti yang menunjukkan Nabi SAW tak reka Quran, tak cipta Quran, ialah apabila dalam ayat Quran tu ada beberapa ayat yang menegur Nabi SAW. Antaranya surah apa? Abasa wa tawalla. Dia berpaling dan dia bermasam muka. Abasa, dia bermasam muka dan dia berpaling. Wa tawalla. Kalau Nabi reka Quran, takkan dia nak buat satu ayat tegur dia? Pernah tulis buku, kritik diri sendiri. Saya menulis buku ni kerana saya nak kritik diri saya sendiri. Mana ada. Diam-diam sudahlah. Kan? Zaman ni, zaman ni orang tak tulis buku sangat lah. Orang tulis dekat status Facebook ke, dekat gambar Instagram ke, buat caption sikit. Ada orang nak kritik diri sendiri. Tara orang kritik dia pun dia buat tak reti je. Paling tidak dia delete, diam-diam sudah. Tapi ayat Quran, beberapa ayat yang tegur Nabi SAW kekal dalam Quran. Menunjukkan bukan Nabi. Memang Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran ni, dia punya gaya bahasa tu, Masya Allah, sangat-sangat dahsyat. Saya dah huraikan dalam kuliah yang lepas, surah Al-Masad, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kehebatan kata-kata di dalam surah Al-Masad ni sehingga mustahil Nabi boleh buat benda ni. Kadang-kadang perkataan yang digunakan dalam Quran kita tak perasan pun. Tapi bila kita fikir-fikir, oh lah betul lah. Ada benda dalam Quran yang hari ni baru tahu. Lah. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menamakan raja di zaman Nabi Yusuf sebagai Malik. Di zaman Musa, Allah Ta'ala menamakan raja tu dengan gelaran Fir'aun. Tak pernah tertukar. Tak pernah sekali pun tertukar. Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf, Allah Ta'ala gelar dia gelaran Malik. Raja Mesir di zaman Musa, Allah Ta'ala guna gelaran Fir'aun. Pernah terfikir kenapa? Kalau tuan-tuan buka Bible, dua-dua raja tu, Bible guna istilah Firaun. Kita tengok Bible. Dia guna istilah yang sama. Quran beza. Hari ni baru sejarah buktikan, betul sebenarnya Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf tu tak sama dinastinya, tak sama kerajaannya dengan raja yang memerintah di zaman Musa. Tak sama, keturunan lain. Maka sebab itu Quran beza kan. Dah macam mana Nabi Muhammad boleh tahu? Kita kata bukan Nabi Muhammad yang tahu, Allah yang tahu.
Kerana Allah itu Maha tahu. Kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perasaan memperbanyakkan harta, berbangga-bangga dengan harta telah melekakan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur-kubur. Kita orang Melayu, kalau kita sebut mati, masuk kubur ke ziarah kubur? Masuk kubur. Betul? Tapi Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Kita pergi tak ziarah kubur? Pergi. Masa ziarah kubur insaf tak? Insaf lah kan? Rasa macam nak mati dah. Balik lepas tu, tamak balik tak? Oi, tamak balik. Maksudnya, yang Quran sebut tu, bukan ziarah kubur yang kita selalu buat tu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam kubur, mati, baru hilang perasaan tu, nak memperbanyakkan harta tu. Tapi kenapa Quran kata ziarah? Bila kita cek-cek balik, betul lah. Kerana ziarah sesuatu yang bersifat sementara. Ziarah kan sementara. Orang datang kata, Assalamualaikum Ustaz, saya ni datang daripada Kuala Lumpur, datang nak ziarah Ustaz. Kita berkata, amal. Kita faham ziarah tu sementara. Dia pun datang rumah kita, kita pun layan, bagi makan elok. Kita pun tanya, bila agak nak bergerak balik? Dia kata, sebenarnya saya nak duduk sini selamanya. Tadi kata nak ziarah aja. Perkataan ziarah tu sekejap. Kita faham dah sekejap. Tapi kenapa Quran guna perkataan ziarah untuk kubur? Kerana mana ada orang duduk kubur selama-lamanya? Kan kita akan keluar balik. Masuk kubur selama-lamanya ke sekejap je? Kita akan keluar balik. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, kita keluar daripada kubur. Kita akan pergi ke padang mahsyar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, hatta zurtumul maqabir. Kamu ziarah je kubur tu. Kamu hanya duduk di situ sementara. Sehingga bangkitnya hari kiamat. Perkataan itu tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa. Tak mungkin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bagaimana susunan ayat Fatihah tu pun, tuan-tuan akan rasa amazed, terkejut dengan susunan ayat yang begitu hebat. Susunan bermula daripada puji Tuhan, mengiktiraf kebesaran Tuhan, mengaku bahawasanya kita akan bergantung dengan Tuhan, kemudian kita minta tolong daripada Tuhan untuk memberikan kita hidayah. Dan dalam perjalanan hidayah ni, kadang-kadang ada sifat melampau, ada sifat jahil. Kita kata, wahai Tuhan, tolong jauhkan aku daripada dua sifat yang boleh merosakkan orang yang beragama. Melampau dan jahil. Inilah yang merosakkan orang yang nak pada agama. Sebab tu para ulama kata, ghairil maghdubi alaihim tu sifat Yahudi. Kerana yang beragama sebelum kita, yang pernah menerima Nabi sebelum kita, orang Yahudi. Tapi mereka kufur. Sebab apa? Melampau dalam beragama. Tuhan tunjuk yang ni, dia pergi ubah yang lain. Dia kata kita nak buat yang lebih baik lagi. Melampau merosakkan sifat beragama. Dan satu lagi sifat beragama, waladhdallin. Dan para ulama menyebutkan inilah sifat Nasrani. Orang yang ingin kepada agama, tetapi mereka jahil terhadap agama. Mereka tak tahu hakikat. Jahil dan melampau inilah yang merosakkan sifat orang yang nak pada agama. Seimbang. Surah Fatihah. Yang kadang-kadang masa kita baca tu, kita tak berapa nak rasa feel. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Sebab tu solat kena baca Fatihah. Kerana dalam Fatihah tu ada pujian pada Tuhan, iktiraf kebesaran Tuhan, mengaku yang kita akan jadi hamba Tuhan.
Baru kita minta kat Tuhan. Dan waktu minta tu pula, kena ada usaha. Dia tak boleh minta saja. Tu kata ghairil maghdubi alaihim tu. Saya tak mau jadi golongan ni, saya tak mau jadi golongan tu. Nak kena jadi golongan yang usaha. Doa dan usaha. Sebab tu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu usaha. Minta tolong dengan Tuhan, sembah Tuhan. Kita bagi laluan berdazan. Azan kan? Bagi laluan berdazan. اللهم صل على محمد اللهم صل على آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik. Itu satu pandangan yang mengatakan memang Jibril datang membawa lembaran dan disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baca. Lalu Nabi pun menafikan, aku bukanlah seorang yang boleh membaca. Pandangan yang kedua ialah pandangan yang mengatakan baca di sini bukan bermakna semestinya baca daripada lembaran, tetapi baca itu bermaksud tolong follow saya. Seperti mana guru berkata kepada anak muridnya, mari baca bersama cikgu. Cikgu pun menyebut, anak murid pun ikut.
Maka Nabi SAW kata, aku bukanlah seorang pembaca. Nabi bimbang yang Nabi tak boleh follow apa yang akan dibacakan oleh Jibril tu. Ada yang kata, dah, maksudnya Jibril ni dia nak suruh Nabi baca benda yang akan datang, yang akan diberi. Kau baca lepas ni. So Nabi kata, aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. So bila Nabi tak boleh baca, apa yang Jibril buat? Kata Nabi, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Dia ambil aku, dia tangkap aku dan dia peluk aku sehingga aku penat. Bila Nabi kata aku tak boleh baca, dia tangkap Nabi, dia peluk sehingga Nabi penat, tak boleh nafas. Penat. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan aku. Faqala iqra, lalu dia kata lagi sekali lagi, baca. Faqultu ma ana biqari, aku kata aku tak boleh baca. Fa akhadhani faghattani as-saniyah, dia ambil aku lagi sekali, kali kedua dia peluk sehingga aku penat lagi sekali. Thumma arsalani faqala iqra, baca. Kata Nabi, aku tak boleh baca. Tuan-tuan, kalau sampai tahap kita ni, agak-agak merampus juga kita kan. Woi, aku tak boleh baca lah woi. Berapa kali nak cakap? Tapi sebab Nabi ni sabar orang dia, dia sebut benda yang sama, aku tak boleh baca. Mungkin juga Nabi SAW ni pun tak tahu apa yang sedang jumpa dia ni kan. Pelik ni. Fa akhadhani faghattani as-salisah, dia peluk aku kali ketiga sehingga aku penat. Summa arsalani, kemudian baru dia lepaskan aku. Al-Imam Al-Khattabi ketika dia menghuraikan hadis ni, dia kata di antara sebab Allah takdirkan Jibril ni peluk Nabi 3 kali adalah disebabkan supaya Nabi SAW ni memberikan fokus kepada apa yang Jibril nak sampaikan. Tuan-tuan pernah tak sembang dengan orang, dia pegang handphone, dia balas WhatsApp? Rasa sakit hati tak? Kita tengah sembang dengan dia ni, dia pun lepas tu dia, apa dia? Kau cakap apa tadi? Dia tak berapa nak fokus kan? Yang nak diberi kepada Nabi SAW ni benda penting. Ni wahyu pertama ni. Dia tak nak Nabi SAW terfikir benda lain. So dia peluk Nabi supaya Nabi fokus kepada apa yang nak disampaikan. Ini juga digunakan, kaedah ni juga digunakan oleh Jibril alaihi salam ketika mana nak menarik perhatian orang-orang Islam, ketika mana Jibril nak ajar mereka tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis daripada Umar, dia kata apa? Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab wa shadidu sawadi sya'r la ya'rifuhu minna ahad wala la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Hadis ni sampai habislah. Hadis ni panjang. Umar kata ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba satu orang lelaki muncul di hadapan kami. Satu orang lelaki muncul, syadidu bayadhi thiyab, baju dia putih sungguh, wa syadidu sawadi sya'r, dan rambut dia hitam betul. Sebab tu ulama-ulama hadis dulu, antaranya Imam Malik lah, kalau dia nak buat majlis hadis, dia akan pakai pakaian yang terbaik yang dia ada.
Ambil hadis ni lah. Jibril datang nak mengajar, dia pakai pakaian yang terbaik, dia ada putih betul, rambut pun hitam betul. La yura alaihi atharu safar. Kesan musafir tak ada kat dia. Sebab zaman dulu kalau musafir padang pasir, dia mesti ada lekat debu. Dia suruh berhenti ya? Ada. Saya fobia sikit. Sebab dulu saya pernah ada pengalaman, saya kuliah. Ada seorang tu dia menjerit kat belakang. Ustaz, sudahlah, berhentilah. Lapak nasinya. Kat Perlis lah. Tapi bukan kat sini lah. Kat tempat lain. Tapi rasanya masjid tu pun dah insaf dah. Tapi tak apa lah. Sekarang ni saya dah duduk kerja di sini. Tuan-tuan suruh berhenti pun saya tak mau berhenti. Tunggu sampai saya berhenti. Kesan musafir tak ada kat baju dia. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tak ada siapa pun kenal dia. So Umar dia macam pelik sikit lah. Sebab nak kata dia orang Madinah, tak ada siapa kenal dia. Nak kata dia orang luar, kesan musafir tak ada kat baju dia. Sebab zaman dulu kalau musafir mesti ada kesan. Sebab naik unta kan, naik kuda, mesti kotor sikit. Kalau pakai jubah, kalau pakai baju. Baju putih betul. Umar kata tak ada siapa kenal dia. Nak kata dia orang luar yang baru masuk, kalau orang lama yang baru masuk, mesti ada orang kenal. Mesti dia duduk kat mana-mana. Zaman dulu mana ada hotel. Dia mesti ada tumpang. Sama dekat masjid, mesti ada orang kenal, ataupun dia menumpang dekat mana-mana rumah di Madinah tu. Kalau dia baru masuk daripada luar, tak ada pun kesan musafir. Menyebabkan orang semua tertanya-tanya. Dia pula duduk melutut di hadapan Nabi SAW. Duduk antara duduk iftirash. Duduk antara dua sujud tu. Dia letakkan lutut dia belaga dengan lutut Nabi. Itu orang kata, saya nak belajar dengan awak belaga lutut. Ini hadisnya, belaga lutut. Nabi SAW belaga lutut dengan Jibril. Dan Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW. Ada riwayat berbeza. Ada yang kata dia letak di atas paha dia. Ada yang kata dia letak di atas paha Nabi. Ikhtilafur riwayat. Tak ada masalah. Cuma orang duk tengok. Apa yang Jibril berjaya tunjuk kat kita dalam hadis ni? Grab attention. Orang parti tengok. Inilah yang guru-guru susah nak dapat. Sebab kadang-kadang kita mengajar, belakang sana bersembang. Kita mengajar, yang belah sana pun tengah buat kuliah juga. Tapi bila seorang guru, dia bercakap, semua pakat tumpu kat dia. Ini guru yang berjaya. Sebab saya daripada Universiti Pendidikan. Saya pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris kan. Sebelum nak jadi pensyarah, kami kena pergi kursus pendidikan. Sebab anak-anak murid kami ni semua nak jadi cikgu. Jadi tok guru pun kena faham isu-isu pendidikan ni. Kami kena pergi 3 minggu kursus asas pendidikan. Dan benda yang paling penting dalam pendidikan, mendapatkan perhatian pelajar. Pantang dalam kelas, cikgu mula kuliah, mula ceramah, mula mengajar, kalau anak murid masih bersembang, itu tak boleh. Fail. Sebab tu dalam istilah pendidikan ada yang dipanggil sebagai set induksi. Ada cikgu kat sini? Siapa cikgu? Cikgu tu cikgu set induksi. Apa maksud set induksi? Kita ambil satu bahan yang kita nak guna sebelum mula. Kadang-kadang tak ada kaitan. Kaitan tu sikit je kan. Tapi anak murid akan mula fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Sebab tu cikgu-cikgu bila nak mengajar, dia akan bawa dua gambar. Okey, anak murid tengok gambar kat depan, so anak murid akan tengok. Okey, apa yang awak nampak? Masing-masing akan teka. Gambar ni cikgu, gambar ni cikgu. So kita berjaya lah. Lepas tu kita akan mulakan perbincangan. Inilah yang ditunjukkan oleh Jibril alaihi salam di dalam hadis. 1400 tahun dulu, teori pendidikan yang diguna pada hari ini telah ditunjukkan oleh Jibril. Bermula daripada mula turunnya wahyu. Ni teori pendidikan ni. Ni strategi pendidikan ni. Yang hari ni kalau orang pendidikan, biasa kalau cerita bab pendidikan, dia akan guna teori apa?
teori anjing dengan Galileo tu kan. Betul? Yang Rusia tu kan. Bunyi loceng, bagi makan kat anjing. Esok bunyi loceng, bagi makan kat anjing. Bunyi loceng, bagi makan. Lama-lama, bila bunyi loceng tak bagi makan, air liur anjing dah keluar. Sebab dia tahu, bila bunyi loceng je bagi makan. Kita banyak terikat dengan barat. Sedangkan di dalam hadis, begitu banyak teori-teori pendidikan yang boleh digali sebenarnya. Tapi kita tak kaji. Sebab apa? Sebab orang kita tak kaji hadis, melainkan untuk ambil hukum hakam sahaja. Sedangkan banyak benda boleh ambil. Teori pendidikan, teori akhlak, begitu banyak. Tapi orang kita tak mau ambil. Sebab kekangan bahasa lah. Kerana dia tak faham bahasa Arab. Yang kedua, sebab dia hanya berpada dengan potong daging, cari nama Allah dalam daging. Potong tomato, cari nama Allah dalam tomato. Yang tu bukanlah. Kita kata boleh jadi itu tanda kebesaran Tuhan. Tapi yang tu bukan untuk orang belajar lah. Orang awam pun boleh nampak. Pengkaji-pengkaji kena kaji. Tarik teori-teori yang boleh diambil. Sebab tu, dulu saya pernah suruh student saya kata, you buka Kitabul Ilm dalam Sahih Bukhari, you cari hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu ni, tarik teori-teori pendidikan. Sebab dia ada ilmu pendidikan, saya suruh dia kaji. Dia ada sebahagian dia dapat daripada hadis Nabi SAW. Kemudian bila Jibril kali ketiga tu, dah penat tu, nak suruh Nabi ni fokus, nak sampaikan wahyu. Ada juga yang kata, nak bagi Nabi ni rasa yang dia bukan mimpi. Ni betul-betul, ni bukan cubaan. Ni betul-betul ini. Bukan mimpi. Bukan khayal. Ini adalah sesuatu yang real. Yang kau dapat rasa. Kepenatan tu ada. Rasa dipeluk. Kemudian Jibril pun kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca apa? Ada yang kata bacalah Al-Quran bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan memulakan Quran itu dengan membaca nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana Tuhanmu itu yang menciptakan manusia itu daripada alaq. Apa itu alaq? Alaq ialah sesuatu yang tergantung, sesuatu yang tersekat. Tergantung disebabkan janin dalam perut ibu dia memang pada peringkat awal tergantung. Sebab bila berlaku saja persenyawaan benih suami dan isteri, benih itu akan melekat di dinding rahim yang atas. Dan bayi itu akan seolah-olah tergantung. Ayat ni mengandungi mukjizat saintifik. Mana ada orang tahu zaman tu kat mana janin melekat dekat rahim, melainkan hanya pada wujudnya ultrasound, scanner. Zaman tu mana ada scanner? Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Alaq, sesuatu yang tergantung. Ada yang kata sesuatu yang tersekat, kerana pada peringkat awal penciptaan janin, darah tidak bergerak, melainkan setelah munculnya jantung. Daripada sesuatu yang tidak ada darah di dalamnya, Allah menciptakan manusia berkembang, sehingga setiap daripada tubuh manusia ini darah masuk. Asal tak ada darah pun, dia berkembang. Ada jantung, darah pergi ke seluruh badan. Yang mana Allah Ta'ala ciptakan tenaga dalam jantung yang tak perlu bateri pun. Dia pump setiap masa. Waktu kita jalan pun dia jalan. Waktu kita berhenti pun dia jalan. Waktu kita tidur pun dia jalan. Waktu dia berhenti, kita jalan. Faham? Dan satu lagi alaq. Orang Arab bila panggil alaq, lintah. Yang menciptakan manusia min alaq.
daripada satu kejadian yang seperti, yang berupa lintah. Tonton balik ni, adik-adik balik, Google leech embryo. Kalau susah nak faham, tuan-tuan pergi beli buku saya. Yang ni saya bukan kempen dalam masjid ni, tapi nak bagi faham. Cari buku saya, tak payah belilah, cari, pinjam. Sobri ada. Pinjam, di bahagian akhir, dalam bab yang ke-9, saya ada hurai bagaimana janin itu pada peringkat awal sebiji bentuknya macam lintah, panjang. Dari sudut bentuk sama macam lintah. Dari sudut sifat pun sama macam lintah. Sebab lintah kan hisap darah. Janin pada peringkat awal dia hisap zat daripada plasenta ibu dia. Tempat duduk pun hampir sama. Lintah duduk dalam air, duduk dalam sawah, duduk dalam mendang, berair kan? Janin duduk dalam air ketuban. Sama. Allah Azza wa Jal menurunkan surah yang pertama dalam Quran mengandungi mukjizat saintifik yang kita mungkin baca hari-hari tapi tak perasan. Allah Ta'ala suruh baca, cari kebesaran Al-Quran, cari kebenaran Al-Quran. Dan hari ni kita baca Quran, kita tengok hari tu kita dok tahu tentang mukjizat dari sudut linguistik, mukjizat dari sudut masa, mukjizat dari sudut persejarahan. Hari ni kita tengok mukjizat dari sudut saintifik. Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yang bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau begini punya hebat, kitab yang begini punya hebat, kalau betul Nabi cipta, dah tentu Nabi claim, memang saya yang buat, sebab hebat. Kan? Kalau benda tu memang hebat, kita yang cipta, apa halangan kita untuk kata bukan kita buat? Dapat nama kot. Saya baru ni naik pentas, dapat anugerah buku negara. Pergi. Tak adalah hebat mana pun, tapi rasa dihargai sebab kita yang tulis. Seronoklah juga, kan? Nak tulis penat-penat, tiba-tiba kata, sebenarnya bukan saya yang tulis, Sobri yang tulis. Bukan Sobri tulis pun, saja je tak nak mengaku, contohnya kan. Tapi tak, manusia kalau benda tu bagus, dia buat, dia mengaku dia buat. Biasa orang tak mengaku ni apa? Kalau benda tak bagus, walaupun dia buat, dia tak mengaku. Bukan saya tu, sebenarnya admin. Tak? Kalau Nabi yang cipta Quran ni, benda bagus, dah tentu Nabi mengaku. Tapi Nabi tak mengaku, sedangkan benda tu hebat. Memang betul lah bukan Nabi. Sebab Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Maka sebab itu, Nabi tak mengaku itu adalah ciptaan dia. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, kita sambung kuliah kita pada masa yang akan datang. Ada soalan? Komentar? Kritikan? Nak kritik boleh? Tak ada? Tak ada, kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.